organisasi Dajjal menulis 100 dekat situ, tiba-tiba harga dia 100. Nah, saya bagi contoh salah satu penipuan Dajjal ataupun salah satu muslihat dan belitan Dajjal, iaitulah duit kertas. Duit kertas ni, dia adalah satu benda yang tak bernilai. Dia sama dengan kertas ni. Kertas ni sama dengan duit. Duit saya pun tak ada. Ada orang kata duit tu, kertas tu dengan kertas ni sama. Kos dia katakanlah 0.02 ataupun 0.2 sen contoh. Hak ni 0.2 sen, yang tu pun 0.2 sen. Tetapi organisasi Dajjal menulis 100 dekat situ, tiba-tiba harga dia 100. Dia menipu nilai di mata kita. Dia buat muslihat. Dan dia buat semua orang percaya bahawa kertas yang tertulis 100 itu bernilai 100 dan kamu perlu membayar dengan nilai kerja 100. Jadi kita pun bekerja berapa jam nak dapat 100 tu? Sejam berapa? Sejam RM5. Sejam RM5. Ya. 10 jam baru RM50. Jadi dia kena kerja 20 jam untuk dapat sekeping kertas yang berharga 0.2 sen tetapi tertulis 100. Ini muslihat Dajjal. Dia sibukkan kita dengan kertas. Dia buat apa? Dia kau emas. Kerana emas adalah harta yang nilai dia hakiki. Nilai dia kalis inflasi. Ada satu hadis Nabi SAW pernah beri 1 keping dinar kepada satu orang sahabat. Dinar bersamaan 4.25 gram emas. Diberi sekeping dinar kepada satu orang sahabat. Pergilah kamu ke pasar dan belikan kepadaku syat, seekor kambing. Apa makna dia? Makna dia zaman Rasulullah seekor kambing berharga 4.25 gram emas, iaitu 1 dinar. Sekarang 4.25 gram emas bersamaan dengan 1000 lebih. 4.25 darab 270. Baru-baru ni tengok dekat Public Gold 1147 1147, dan itu harga seekor kambing. Jadi 1444 tahun harga kambing tak pernah naik. Tiba-tiba bila kita pakai duit otak tu, duit otak kita sekarang ni, RM1 pada tahun 80-an boleh beli 4 cawan kopi. 1 RM2.5 duit. Masuk tahun 90-an, RM1 yang biru tu boleh beli 2 cawan kopi, secawan 5 kupang. Masuk tahun 2000-an, RM1 sekeping tu boleh beli secawan kopi. Masuk tahun 2022, RM1 tu boleh beli separuh cawan kopi. Lah ni kopi RM2. Itu kedai-kedai kampung RM2. Kalau kita pergi Starbucks RM15 secawan kopi. Bohong lah kita kan, kena bohong tu. Rasulullah punya currency ataupun mata wang yang digunakan oleh Rasulullah 1400 tahun tak hilang nilai. Kita baru daripada tahun 80-an masuk 2022, tak baru dalam 50 tahun 40 tahun macam tu saja dah hilang hampir keseluruhan nilai duit tersebut. Pasal apa? Kerana kertas ni dia boleh tumbuh, dia boleh dicetak sesuka hati. Bila dia semakin tumbuh, dia pasti dia pakai daripada pokok, dia tumbuh, kita buat lagi duit, kita buat lagi duit, kita buat lagi duit. Jadi satu barang, ini duit. Jadi satu barang, satu cetakan duit. Jadi harga barang ini ialah 1 duit. Tapi bila barang duk banyak ni, duit dia tambah cetak 2 kali, maka 2 duit bersamaan 1 barang. Lepas tu tak cukup dengan tu, disebabkan tamak dia cetak lagi 3 kali, maka 3 kali duit bersamaan 1 barang. Lepas tu dia tamak lagi, dia cetak lagi sampai 4 kali, ada 4 duit bersamaan 1 barang.
Lepas tu jadi 5 nisbah 1, 6 nisbah 1, 7 nisbah 1. Jadi kita duk marah lah dekat PM, marah dekat Menteri Keuangan, marah dekat sini. Apa nak jadi barang sentiasa naik, dulu murah, lah ni mahal. Bubuh lah siapa jadi Perdana Menteri pun, kalau pakai duit kertas, memanglah barang akan sentiasa naik. Kerana berlakunya inflasi. Kalau kita tak mau harga barang naik, kita jangan buat loan. Sebab kita buat loan kat bank tu lah, bank duk cetak duit semakin banyak. Bila semakin banyak duit dicetak, semakin banyak duit di dalam masyarakat, semakin kecil lah orang kata kuasa membeli tu, sebab duit terlampau banyak. Jadi kena bagi duit yang banyak untuk dapat satu barang. Kalau duit tu sikit, duit yang sikit itu nisbah dia lebih kecil untuk dapat satu barang. Macam dulu Jepun depa kenaikan duit pokok pisang. Masa mula-mula currency okey, satu duit pisang satu barang, tapi bila depa dah semakin kalah perang, duit depa semakin tak laku. Nak beli sebiji telur pun kena bawa punya banyak duit pokok pisang tu. Ni boleh dapat apa? Sebiji telur ya. Bagilah. Lah apa pun tak dapat. Ada yang sampai dia apa ni? Dia gadai tanah dia nak dapatkan duit pokok pisang tu. Tanah dah tergadai, duit pula tak laku. Jadi orang-orang dulu ni, orang dulu lah, nenek-nenek kita, tok-tok kita ni, depa bila dah kena scam dengan Jepun ni, depa jadi allergic dengan bank ni. Jadi depa buat apa? Simpan duit bawah bantai. Tu satu lagi, nenek-nenek kita mesti simpan barang kemas. Pasal depa lagi percaya kepada nilai hakiki emas tu. Pasal dah kena dah dulu. Depa duk nampak emas lah yang akan mengekalkan duit depa tu. Kalau kita menabung, tahun 80-an kita menabung RM50 besar. Orang kata boleh penuh 2 troli. Tahun 90-an RM50 tu satu troli. Kan? Tahun 2000 RM50 separuh. Tahun 2022 RM50 ada 2-3 barang. Minyak masak aja RM26. Berat. Berapa puluh ringgit dah, beli 2 barang tu dah 50 lah. Tak? Jadi kalau kita menabung RM50 tahun 80-an, kita jadi kaya. Simpan tahun 2022 RM50 tu hilang. Dia punya nilai dia. Tapi tetap sama 50 tu, sekepin banyak tu juga. Jadi ini adalah satu muslihat yang diwujudkan oleh Dajjal. Sebab apa saya kata Dajjal? Sebab baca sendiri sejarah duit kertas ni macam mana. Ia adalah hasil tamak daripada kuasa-kuasa veto yang menang Perang Dunia Kedua. Perjanjian Bretton Woods dan sebagainya. Mula-mula dia jadikan voucher. Lepas tu dia hapuskan dia punya nilai emas di belakang dia dan sebagainya. Maka manusia berebut cari duit kertas ni, dan mereka meninggalkan currency ataupun mata wang hakiki iaitu emas. Maka siapa yang kok emas? Amerika, Rusia, IMF dan company-company yang terlibat dengan organisasi Yahudi. Depa ni dah duk kumpul-kumpul emas. Cuba kita bayangkan satu hari nanti sistem duit kertas ni collapse, habis, musnah. Satu keping currency pun tak berlaku. Currency dolar ke, USD ke, Singapore dolar ke, Brunei dolar ke, yuan ke, yen ke, won ke. Won tu duit Korea. Nah, rupi ke, rupiah ke, rupi duit India, rupiah duit Indonesia, semua tu katakanlah tak laku. Habis satu dunia jatuh miskin. Hang bukan jutawan ke dulu? Betul. Dalam bank duk ada lagi juta, tapi juta tak boleh beli apa. Sebab sistem sudah down. Sistem sudah jatuh, sudah hancur. Tidak ada lagi berlaku pertukaran duit dan sebagainya. Maka masa tu siapa yang kaya? Yang kaya tentulah company-company Yahudi tadi tu. Sebab itulah dalam hadis bagi tahu, apabila Dajjal datang nanti, dia akan bawa segunung roti. Dia akan bawa sungai. Dia akan bawa segunung mah. Sebab masa tu kita simpan kertas. Bila kertas tak boleh pakai, kita pakai duit ligan hak ada mah lah. Jadi Dajjal kata, hampa lepak, mai kat aku. Hampa nak bantuan, mai kat aku. Sebelum nak ambil bantuan, kena daftar dulu. Dia sediakan QR code dekat situ.
Kita pekat scan lah. Lapak, darurat. Dengan ustaz-ustaz sekali scan. Pasal apa ni ustaz? Darurat. Hifzu nafs, ni kata. Menjaga nyawa itu penting. Dia keluar macam-macam dalil lah.